Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, saya akan cuba untuk menerangkan cara-cara penggunaan indikator yang terbaru, iaitu indikator uh, fast rate screener version 1.0 yang telah ditukar nama kepada fast rate price volume price volume action detector, ya, version 1.0. Okey, sekarang saya cuba tunjukkan fast rate PBA detector version 1.0. Okey, yang mana dia punya penggunaan dia ialah tujuan dia adalah untuk kita detect sebarang price action, iaitu sebarang kenaikan dan volume spike yang tinggi ketika 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 pasaran saham lah. Jadi jadi dia punya dia punya variable dia ada volume baseline. Volume baseline ni ialah dia punya volume minimum ataupun dia punya baseline volume yang mengatasi volume semasa. Contohnya kita ada volume semasa, katakan tiba-tiba katakan volume semasa itu tiba-tiba ada lebih kurang katakan dalam 5,000 lot. Volume yang ini, iaitu volume baseline ni ialah dalam ukuran unit. Okey, dalam unit. Jadi kalau kita nak tahu berapa lot, jadi kita kena buang 20 lah. Maksudnya kita kena bahagi dengan 100, bermaksud kita kena buang 20. Jadi kalau yang ini dapat dalam 300,000 unit, bermaksud 300,000 unit ni adalah bersamaan dengan 3,000 lot. Jadi kita buang 20, maksud kita akan dapat 3,000 lot. Jadi 3,000 lot ni dia punya baseline dia. Jadi kalau ada sebarang volume yang melebihi daripada 3,000 lot, maka dia akan keluarkan satu alert lah, satu signal. Jadi dan price pula, dia punya combination dia, price pula kita boleh set, iaitu sama ada 1 bit, 2 bit ataupun 3 bit. Jadi by default dia akan set sebanyak 2 bit. Jadi 0.01 ni bersamaan dengan 2 bit. Jadi yang ini kita boleh adjust. Jadi by default dia set sebanyak 2 bit. Jadi bermakna sebarang kenaikan 2 bit dengan volume yang besar, iaitu melebihi 3,000 lot, bermaksud dia akan keluarkan signal, dan dia punya volume price dia pula, combination dia ialah volume price dia melebihi 150,000. Jadi 150,000 ni ialah bersamaan dengan 150K. Maksud ini bersamaan dengan 150K, maksudnya 150,000. Jadi dia combination dia ialah volume baseline ni, maksudnya volume yang mengatasi volume baseline ni, dan dia punya price dia pula mestilah melebihi 0.01. Bermaksud melebihi 0.01 bermaksud mestilah lebih daripada 2 bit. Bermaksud jika harga tu naik lebih daripada 2 bit, maksudnya lebih besar daripada 2 bit. Okey, lebih besar daripada 2 bit, dan dia punya volume semasa tu ialah volume semasa melebihi 3,000 lot. Maksud volume semasa tersebut mestilah melebihi 3,000 lot, dan dia punya volume price dia mestilah melebihi 150,000, 150K. Mestilah lebih daripada
150K. Jadi dengan kombinasi yang ni, tiga, 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 tiga kombinasi daripada tiga apa ni, tiga dia punya ni, tiga apa ni, dia punya tiga tiga benda ni lah. Jadi iaitu volume, price dan volume price. Jadi jika dia memenuhi syarat, maka dia akan keluarkan alert. Jadi alert ni bergantung kepada senarai counter yang kita masukkan ke dalam indikator ni lah. Jadi kalau kita masukkan dia punya ni, kita masukkan dia punya counter ni. Jadi dia ada counter dekat sini. Jadi counter ni kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih sebarang counter. Jadi dia ada counter sini. Kita boleh masukkan sehingga 40 counter. Tetapi counter ni semua kena diisi lah. Sebab dia tak boleh biarkan kaunter ni kosong. Sebab nanti bila dia buat searching, buat screening, nanti dia akan keluar error sebab dia punya variable tu tak wujud. Jadi untuk mengelakkan error, maka kita penuhkan. Jadi untuk dapatkan semua kaunter-kaunter ni, kita boleh cari sama ada kita boleh buat screening, sama ada kita buat screening di menggunakan stock screener di TradingView, ataupun kita boleh cari di mana-mana. Contohnya kita cari di Facebook ataupun di iSaham. Contohnya kita di iSaham kita ada banyak. Contohnya kita ada banyak apa ni, kaunter-kaunter yang disenaraikan. Jadi dia ada super stock, dia ada macam-macam lah. Dia ada apa ni, kaunter-kaunter yang berpotensi yang disenaraikan di iSaham. Jadi kita ambil semua senarai-senarai apa yang ada ni di iSaham ni. Kita tengoklah sama ada kita nak short term. Contohnya dia ada short term, jadi dia ada banyak. Jadi kita boleh cari. Jadi screener ni kita boleh cari 52 high screener ataupun apa-apalah. Jadi kita boleh dekat apa ni, dekat iSaham pun ada banyak. Kita boleh cari, katakan kita nak cari Boso BTSD, contohnya BTSD lah. Okey, contohnya BTSD. Katakan kita nak cari counter, contohnya counter BTSD. Jadi kita ambil semua senarai ni, kita masukkan ke dalam indikator. Maksud kita ada senarai yang watchlist tadi, kita masukkan dalam. Kita masuklah dalam ni. Jadi kita boleh tukar. Kita tukar. Jadi kita boleh masukkan sehingga 40 counter kita penuhkan. 40 counter. Jadi senarai ni kita boleh boleh apa ni, boleh masukkan lah. Atau kalau katakan kita nak gunakan apa ni, stock screener, seperti yang apa ni, seperti yang dulu ada saya berikan, ya, sejarah volume, stock screener, kita ada sejarah volume. Kita ada contohnya di sini. Di sini saya ada senaraikan. Contoh kita ada yang sini. Cara kita nak buat screening. Jadi yang ni dulu pun saya dah ada beri, yang ni, iaitu scan counter menggunakan TradingView Stock Screener. Jadi kita buat screening. Jadi setting dia kita boleh scan volume semasa antara 3 hingga 20 juta. Jadi boleh buatlah 3 volume semasa 3 hingga 20 juta. Lepas tu kita ambil volume average, katakan untuk 10 hari 1 hingga 10 juta. Lepas tu harga antara 0.2 hingga RM1, contoh 0.95. Lepas tu dia punya volume weighted moving average kita ambil kurang daripada last price. Dia punya float ni lebih kurang daripada 500 juta. Gain besar daripada kosong. Lepas tu kita hasil daripada screening ni kita ambil dan kita masukkan ke dalam screening ni lah.
Jadi kita masukkan ke dalam screening. Jadi kita boleh list kelas sehingga 40 kaunter ni kita masukkan. Jadi apabila kaunter ni meroket, jadi kita boleh dapat kesan daripada awal. Jadi kalau kita tak ada indikator ni, kita cuma ada watchlist sahaja. Jadi kalau kita nak uh, apa ni, nak entry, kita tak tahu timing dia berapa lama kita nak tunggu. Tambah dalam keadaan market yang teruk, market yang memang tak berapa memerangsangkan, yang mana volume pun terlalu kecil. Jadi kita banyak bergantung kepada pergerakan jerung lah. Jadi uh, bursa saham kat Malaysia ni, maksudnya setiap kaunter naik dan turun tu price dia, maksudnya dia banyak bergantung kepada jerung. Kalau aktiviti jerung tak ada, maksud kaunter tu akan jadi static. Maksud kaunter tu jadi sideways je. Dia payah nak naik. Jadi dengan adanya aktiviti jerung tersebutlah menyebabkan kaunter-kaunter tersebut menjadi menjadi agresif lah. Jadi cara untuk menggunakan indikator tu seperti yang saya telah bagi tahu tadi lah. Jadi tujuannya indikator ni adalah untuk kita mengesan aktiviti jerung. Jadi macam mana cara kita nak kesan? Cara kita kesan ialah dengan volume price action lah. Bermaksud apabila berlakunya volume yang mendadak dan tinggi dan price bergerak selari dengan volume, maka kita tahu yang itu adalah hasil daripada aktiviti jerung. Sebab yang mampu membeli membeli dalam jumlah yang tinggi, dalam volume yang tinggi, hanya jerung saja yang setiap kali dia membeli sekali beli saja dia melebihi daripada 100,000. Kebiasaannya dia akan beli lebih daripada 100,000. Maksud 100k, 200k, 300k. Bermaksud yang beli pada harga tinggi ni hanya adalah jerung-jerung. Jadi apa yang kita perlu buat apabila kita nampak ada berlakunya pembelian dalam jumlah yang tinggi, maka kita akan follow lah. Jadi kita dapat kesan counter tu akan menjadi aktif. Maksud bila ada berlakunya pembelian daripada jerung, counter tu akan jadi aktif. Tetapi apabila jerung keluar, counter tu akan jadi pasif semula. Sebab setiap kaunter saham di Malaysia ni dia bermusim. Dia bukan setiap masa aktif macam pasaran saham global ataupun forex ataupun FCPO, yang mana dia punya volume dia besar dan dia sangat volatile. Jadi bila volume dia sentiasa banyak, bermakna dia tidak bermusim. Jadi kita tak ada masalah dengan volume. Tetapi bagi bursa saham, volume dia bagi setiap kaunter tu dia bermusim. Dan kaunter pula di Malaysia, di bursa saham dia ada banyak. Kaunter tu ada hampir-hampir 2,000 kaunter. Jadi kalau 2,000 kaunter, bermaksud dia memerlukan pelabur yang sangat ramai untuk semua kaunter tu menjadi aktif. Jadi disebabkan jumlah pelabur yang tak cukup ramai dan modal yang tak cukup, bermaksud setiap kaunter tu dia ada musim. Jadi macam mana kita nak tahu setiap kaunter tu dia ada musim, dia ada tema dia. Jadi kita menggunakan fast rate price volume action ni sebagai kita punya detector. Ya. Jadi apabila kita ada watchlist, jadi watchlist kita boleh dapat macam contohnya kita gunakan screener, mungkin kita boleh gunakan moving average, kita boleh gunakan stochastic, ataupun kita boleh gunakan sebarang teknik, sama ada fundamental ke, technical ke, ataupun daripada buy call ke. Contohnya kita dapat buy call daripada mana-mana, daripada social media seperti Sembang Saham ataupun daripada siapa-siapa kita dapat. Jadi bila kita kumpulkan semua
apa ni, kaunter-kaunter yang by call tu kita kumpulkan. Jadi kita jadikan kita punya watch list. Jadi kita masukkan dalam fast rate PVA detector ni. Jadi fast rate detector ni, jadi kegunaan dia ialah untuk detect. Jadi apabila kita detect jerung masuk, baru kita masuk. Selagi jerung tak masuk, walaupun dekat social media orang dah kompang macam-macam, dia kompang, tetapi selagi volume tak masuk secara besar, jerung tak masuk, price pun tak bergerak, kita jangan masuk. Sebab kalau kita masuk, kita akan terbenam kat dalam tu tak tahu berapa lama. Sebab mungkin ambil masa beberapa hari, seminggu, sebulan, kita belum tahu. Jadi sebagai pelabur ikan bilis, kita modal kecil. Kita nak untung hari-hari dia, modal kita kecil. Jadi bila modal kecil, jadi kita tak sanggup nak tunggu sampai 20 hari. Kita tak boleh nak tunggu nak swing 20 hari yang mungkin dalam masa 20 hari itu kita mungkin dapat 100, 200, 300 dalam masa 20 hari. Dengan modal yang kecil kan. Jadi kita mungkin tak sanggup. Kita target kita sekurang-kurangnya at least 100, 200 sehari. Jadi caranya ialah dengan cara kita follow apa yang jerung apa ya aktiviti jerung buatlah. Jadi kita gunakan detector ni untuk detect. Jadi selepas kita dah masukkan semua dia punya parameter dia. Kita dah masukkan volume baseline ni. Jadi kalau kita tak tahu nak set, kita just ambil saja default setting. Lepas tu price up dia ambil dalam 2 bit. Volume price dia ambil dalam 150,000. 150,000. Lepas tu dia punya time frame dia bergantung kepada time frame chart. Jadi chart ni dia menggunakan chart counter bintai, tapi counter bintai ni tak ada kena-mengena pun dengan detector tu. Dia hanya meminjam saja chart bintai, tetapi dia tak ada kena-mengena pun dengan bintai. Tetapi dia punya time frame ni kita by default dia pakai 1 minit punya. Dia punya default setting tu adalah untuk time frame 1 minit. Bermaksud setiap 1 minit dia akan tengok dia punya parameter tu, dia akan check. Maksudnya setiap 1 minit dia akan tengok volume dia mestilah melebihi daripada 3,000 lot. Yang kedua, dia punya price dia mestilah lebih besar daripada 2 bit. Price dia menaik lebih daripada 2 bit. Dan yang ketiga ialah dia punya volume price dia, iaitu volume darab price dia mestilah lebih daripada 150,000. Maksud pembelian yang lebih daripada 150,000 adalah kebanyakannya adalah daripada aktiviti jerung, bukan aktiviti ikan bilis. Ikan bilis tak beli sekali satu transaksi 150,000, tak ada. Jadi daripada situ kita boleh detect lah. Bila kita dapat detect awal, jadi kita akan gunakan. Apabila kita dah dapat detect awal, jadi apa yang kita perlu buat bila kita dapat signal, contohnya katakan kita dapat signal, contohnya macam ni lah. Contohnya macam CMSB. Jadi CMSB tadi dia katakan pada harga RM1.37. CMSB RM1.37 pada harga RM1.37, dan dia punya volume dia adalah bersamaan dengan 1 juta. Maksudnya 1 juta 1 juta unit. Jadi kalau lot dia ialah lebih kurang dalam 10,500 lot. Jadi apa yang kita perlu buat, kita check lah. Kita check tadi CMSB. Bila kita check CMSB, bila dapat alert, kita check CMSB. Kita tengok CMSB ni ada tak, ada tak dia punya signal untuk kita masuk. Sebab CMSB ni tadi dia dah bagi alert banyak kali dah. Banyak kali dia bagi alert. Jadi kita nampak dekat sini,
kita gunakan fast rate baseline indicator ni, kita dah gunakan, kita nampak, oh, dia punya ni cantik lah. Dekat sini kita dah dapat alert. Dekat sini, okey, ni time frame 5 minit. Dia nak time frame 1 minit. Okey, time frame 1 minit tadi. Okey, ini time frame 1 minit. Okey, time frame 1 minit. Oh, time frame 1 minit tak nampak. Time frame 1 minit. Okey, ni. Ini time frame 1 minit. Okey, time frame 1 minit. Bila kita nampak ada bola hijau dan kuning ni, bila kita nampak tadi, okey, bila kita dapat signal, kita nampak dekat sini, okey, mula-mula dia dapat 483. 483.4K bermaksud 400 lebih kurang dalam 400 lebih kurang dalam 4000 lot. Jadi yang ini adalah lebih kurang dalam 4834 lot. 4834 lot bermaksud dia dah melebihi daripada setting kita. Setting kita adalah 3000 lot. Tapi ini adalah dalam 4800, maksudnya dah cukup syarat. Dan dia tengok kenaikan dia. Kenaikan dia adalah daripada harga dia adalah RM1.26 pergi kepada RM1.27. RM1.27. Jadi RM1.27 ni maksudnya dia tak tak melebihi. Maksudnya dia masih lagi dalam 2 bit. 126, 127. Maksud dekat sini signal tak keluar. Sebab apa signal tak keluar? Sebab kita punya setting kita ialah mestilah lebih besar daripada 2 bit. Tetapi ini hanya 2 bit saja. Jadi dia tak keluar. Walaupun dia punya jumlah lot dia tu cukup syarat, tetapi kenaikan harga dia tak cukup syarat. Jadi alert tak keluar. Tetapi di sini kita nampak dekat sini ialah dia ada 1.617 juta. Maksud 1.617 juta ni dia bersamaan dengan 16,170 lot. 16,170 lot. Jadi kalau didarabkan dengan harga semasa, jadi dia lebih daripada 150,000. Dan dia punya ni pula, dia punya harga pula ini 128 dan sini adalah 129. 128, 129. Jadi 128 kepada 129 bermaksud dia masih tak cukup syarat. Jadi dia masih tak cukup syarat. Jadi apabila dia tak cukup syarat, bermakna alert takkan keluar. Jadi apabila alert tak keluar, jadi kita rasa kita nak set parameter ni. Alamak, parameter ni terlalu tinggi sangatlah. Nak kurangkan. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita boleh adjust dia punya parameter tu tadi. Apa kita perlu buat? Kita ambil 0.01 ni, kita boleh tukarkan kepada 0.05. Bermaksud 0.05 adalah 1 bit. Bermaksud bila 1 bit, kita nak dia keluarkan signal, apabila dia lebih daripada 1 bit, jadi kita tukarlah dia kepada 0.05. Maksud 1 bit. Jadi apabila kita tukarkan dia kepada 1 bit dan setting lain ni kita masih remain, jadi apabila kita tukar apabila kita tukar, bermaksud dekat sini akan keluar alert lah. Maksud cukup syarat lah. Di sini tadi 4,834 lot cukup syarat dan dia punya price dia naik ialah lebih besar daripada 1 bit. Yang ini ialah naik 2 bit. Bermaksud cukup syarat. Dan dia punya volume price dia pula 4,000 tu kalau kalikan dengan sikit memang dah 400,000 dah. Maksudnya lebih daripada cukup. Bermaksud benda ni dah cukup syarat. Jadi benda ni cukup syarat. Sebab apa?
Sebabnya saham ni adalah saham yang lebih daripada RM1. Jadi saham yang lebih daripada RM1, kenaikan 2 bit dah boleh dah mencukupi untuk kita sebagai penanda aras dia untuk volume price action. Maksudnya satu bit ke atas, maksud pergerakan 2 bit, kita dah boleh consider. Sebab saham ni adalah saham yang berharga mahal. Jadi kita boleh tukarkan dia kepada 1 bit saja. Sebab 1 bit bagi saham RM1 adalah bersamaan dengan dia bersamaan dengan 1 sen. Bersamaan dengan 1 sen. Jadi kita boleh consider lah, kita boleh adjust. Jadi dia punya tu kita boleh tukar. Tapi bagi saham yang murah, contohnya kita ambil saham yang lain, contohnya saham lain. Okey, kita ambil saham lain, kita boleh gunakan untuk saham lain. Jadi time frame ni pun kita boleh tukar. Kalau kita rasa time frame 1 minit ni adalah terlalu kecil, kita boleh tukarkan kepada time frame 5 minit. Kita boleh tukar. Bermaksud apabila time frame ni kita tukar 5 minit, bermaksud volume tersebut adalah volume bagi 5 minit. Bukan volume bagi 1 minit. Volume bagi 5 minit. Jadi volume bagi 5 minit. Jadi parameter yang ini adalah bergantung kepada dia punya yang sini. Apabila kita tukarkan pada 5 minit, chart ni bermaksud dia punya volume tu adalah volume bagi 5 minit. Bila time frame tu kita tukar 5 minit, volume tu bagi 5 minit. Kalau time frame tu kita tukar kepada 1 jam, bermaksud volume bagi 1 jam. Begitulah seterusnya. Jadi apabila kita tukar time frame, jadi dia akan loading semula. Maksudnya dia punya indikator ni akan loading semula. Dia akan ambil masa lebih kurang dalam 1 minit untuk dia loading semula. Semua counter-counter yang kita dah set tadi, dia akan loading semula. Okey, lepas tu yang ini adalah setting ni. Jadi setting ni ialah bermaksud 3000 lot bagi setiap 5 minit. Maksudnya jika ada volume yang melebihi 3000 lot bagi setiap 5 minit, jadi dia akan keluarkan alert lah, signal. Dan dia punya price up dia katakan 1 bit. Jadi kalau yang ini kita boleh tukar. Yang ini mungkin kalau kita boleh tukar kepada 2 bit tadi. Sebab dia punya time frame dah kita besarkan time frame. Jadi dan 150K ni pun kita boleh adjust. Jadi ikut kita macam mana kita nak adjust, bergantung kepada kita. Jadi yang sini kita masukkan kita punya watchlist kita masukkanlah watchlist kita ni, kita masukkan. Jadi kalau tak tahu cara nak cari watchlist kita boleh dapatkan daripada iSaham pun boleh dapat, daripada stock screener pun kita boleh dapat, daripada buy call daripada mana-mana situ pun kita boleh masukkan. Jadi kalau kita ada watchlist counter-counter yang kita rasakan counter-counter tu nak boom, contohnya kita dengar ada orang kompang di Facebook ke, di Sembang Saham ke, di Telegram ke, mana-mana dia cakap saham ni nak boom, saham ni semua nak nak meroket. Jadi apa kita buat, kita ambil semua counter-counter yang orang kompang tu, kita masukkan. Jadi kalau betul saham tu nak meroket, kita tahu, kita dah dapat signal. Jadi bila kita dapat signal, kita tahu, betul saham ni nak meroket. Jadi kita panggil follow lah, kita masuk lah. Macam tu. Tapi kalau katakan orang kompang, tetapi tak ada tanda-tanda jerung masuk, jadi janganlah kita masuk. Sebab kalau kita masuk tanpa ada jerung masuk, jadi naya kita terbenamlah duduk kat dalam tu. Jadi itulah saja penerangan cara-cara untuk menggunakan counter untuk menggunakan indikator untuk fast trade PVA detector ni version 1. Jadi alert yang kita dapat lebih kurang dekat sini lah. Dia ada alert log. Dia ada juga pop up alert. Jadi pop up alert pun dia ada. Dia akan pop up dekat kita punya chart ni, dia akan pop up.
Dan selain daripada itu, dia pun ada dia punya alert di sini. Jadi alert dia kita tengok. Dia ada akan tulis dekat situ lah. Dia ada tulis tu price and volume spike. Dia ada tulis dekat situ price and volume spike MYX Mr. DIY 348,800 unit. Jadi dia punya cara kita nak setkan dia punya alert dia ialah kita cuma perlu right click. Kita right click, lepas tu kita add alert on fast trade PVA detector. Jadi kita right click je dekat mana-mana kawasan ni. Kita right click, lepas tu kita add. Jadi yang ini, selepas tu kita yang ini kita set je lah open ended, maksudnya tak ada tarikh akhir. Lepas tu kita klik dekat show pop up. Lepas tu kita yang ini kita masuklah, kita masukkan dia punya alert name ni, kita masuklah. Contohnya kita masukkan sini, kita masuklah apa nama. Okey, dia tulislah apa nama, signal. Contoh signal, tekan, ataupun kita masukkan ini. Kita masukkan, katakan PVA spike. Dalam kurungan kita masukkan I saham watchlist. Contoh. Okey, contoh macam tu. Katakan kita ambil senarai counter tu datang daripada I saham. Maksud kita masuklah, katakan PVA spike, I saham watchlist. Lepas tu kita just kita create lah. Kita create. Lepas tu bila kita create dekat situ, jadi adalah nama dia dekat situ. Jadi yang ni. Jadi jadi ini dia punya setting dia lah. Jadi daripada sini, jadi kita akan dapat nanti kita akan dapatlah pop-up alert. Dan selain daripada pop-up alert, kita juga ada log. Kalau katakan kita nak tengok balik semula, kita ada log dekat sini, kita boleh tengok lah. Dekat log ni akan tulis lah. Dia akan tulis dekat situ counter apa, dia punya price dia apa, dan dia punya volume dia berapa. Kita akan dapat alert dekat situ. Jadi kalau katakan kita nak notify dekat mobile app, macam contohnya dekat TradingView punya mobile app, kita nak dapatkan alert dekat sana, kita tick dekat sini lah, notify on application. Application ni maksudnya dekat mobile app lah. Jadi dekat mobile app pun kita boleh dapat alert, dekat pop-up show pop-up pun kita akan dapat. Jadi bila kita tick yang tu, kita akan dapat alert dekat handphone ataupun kita dapat alert dekat PC lah. Jadi kalau kita nak dapatkan alert dekat email, jadi kita masuk je lah. Kita klik dekat sini, send email. Kita klik dekat sini, send email, jadi kita akan dapat alert di email juga sekali. Tapi yang lebih efektif ialah dekat show pop-up dengan notify on application lah. Sebab dia lebih cepat. Lebih cepat. Jadi itu adalah cara-cara. Jadi kalau kita ada kita ada senarai saham yang berpotensi yang kita dapat daripada Sifu ke daripada mana-mana, senarai saham yang bagus-bagus, maka kita boleh masukkan dan kita akan serahkan tugas untuk detect saham tersebut sama ada dia nak naik, nak meroket ke tak. Jadi kita gunakan fast trade PVA detector ni untuk kita detect aktiviti jerung. Maksud apabila ada jerung masuk, ada volume besar yang masuk dan harga dia bergerak naik, maksudnya kita terus check. Maksudnya bila dapat je alert, kita check chart, tengok kalau chart tu cantik, kita nampak yang ini boleh beli. Jadi maksudnya kita akan entry terus lah. Kita akan entry. Jadi apa teknik untuk entry bergantung kepada kita lah. Teknik ada banyak, ada macam-macam teknik. Jadi sama ada kita nak teknik gunakan fast trade boleh, nak swing boleh, nak
berapa teknik lah. Jadi kita gunalah apa teknik yang kita tahu, kita entry. Lepas tu kita follow lah dia punya trading plan, SOP dia macam mana, kita follow. Lepas tu kita akan ni lah, kita akan TP lah. Okey, rasanya cukup sekarang tu. Kalau ada perkara yang masih tak faham, bolehlah PM di Telegram, ataupun dekat dia lah. Okey, itu saja. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.